Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Huwallazi khalaqakum min tinin tsumma qada ajala wa ajalun musamman indahu tsumma antum tamtarun. Wa huwallahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian ia tentukan ajal kematian kamu, dan satu ajal lagi yang tertentu di sisinya, iaitu masa yang telah ditetapkan untuk dibangkitkan kamu semula pada hari kiamat. Dan pada itu, kamu masih ragu-ragu tentang hari pembalasan. Dan dialah Allah yang disembah dan diakui kekuasaannya di langit dan di bumi. Ia mengetahui apa yang kamu rahsiakan dan apa yang kamu lahirkan. Dan ia juga mengetahui apa yang kamu usahakan. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Tambun di atas pembentangan bajet pada 2023 Jumaat yang lalu. Saya membuat run-through dengan izin terhadap pembentangan bajet 2023 ini dan mendapati tidak banyak perubahan jika dibandingkan dengan bajet 2022 selain terdapat copy-paste. Dalam pembentangan bajet 2023, Yang Amat Berhormat Tambun mengumumkan bahawa subsidi dikurangkan kepada 64 bilion daripada 70 bilion. Oleh itu, saya ingin mendapatkan penjelasan sektor mana yang terjejas akibat pengurangan subsidi dan apakah langkah yang diambil oleh kerajaan dalam menangani masalah yang dihadapi oleh sektor berkenaan. Mungkin sektor isi rumah yang terkesan teruk hasil daripada penarikan balik subsidi yang diumumkan oleh Yang Berhormat Tambun dalam bajet yang lalu. Saya juga ingin mendapat penjelasan berkaitan gaji minimum daripada pihak kerajaan. Apakah rasional? Apakah rasionalnya penguatkuasaan? Apakah rasional daripada pihak kerajaan yang mana gaji minimum 1,500 bagi perusahaan mikro kecil sederhana ditunda lagi sehingga Julai 2023 yang sepatutnya dilaksanakan pada Januari 1 Januari 2023. Saya nak tahu apa relevannya, apa alasannya. Sebab dengan keadaan kritikal sekarang menghadapi pasca COVID-19 ini, kita melihat semua sektor, terutamanya mereka yang berpendapatan rendah, terkesan benar. Tapi apabila kerajaan menangguhkan pelaksanaan gaji 1,500 ini akan memberi kesan kepada semua sektor ekonomi cycle ini, iaitu makroekonomi cycle. Bagaimanakah kita mahu memperkasakan ekonomi golongan B40 sekiranya pelaksanaannya ini ditangguh? Memandangkan kebanyakan projek pekerja sektor PMKS ini adalah yang pendapatan sederhana B40. Dalam pada itu, saya juga ingin mencadangkan penambahbaikan sistem penggajian sedia ada atau mempertimbangkan progressive wages model yang menumpukan sektor vulnerable dengan izin, iaitu peladangan, perkhidmatan, pembersihan, pertanian dan sebagainya sebagai satu struktur gaji baru yang memberi manfaat kepada bukan sahaja kepada rakyat dan juga majikan, malahan kerajaan turut mendapat faedah. Di segi segmentasi gaji-gaji yang telah kita tetapkan ini, mungkin daripada sini boleh mendapat hasil baru negara ataupun revenue negara yang mana sektor-sektor penggajian ini bila disusun semula dan juga gaji minimum 1,500 ini dilaksanakan. Datuk Yang di-Pertua, Puan Yang di-Pertua, dalam pembentangan bajet 2023 tempoh hari tiada penekanan khusus disebut berkaitan dengan sistem pendidikan TVET. Meskipun ia merupakan perkara yang cukup penting. Oleh yang demikian, saya mencadangkan agar dasar pendidikan TVET ini perlu diletakkan di bawah kementerian atau agensi khas, memandangkan ia sangat penting dalam aspek pembangunan negara. Sehubungan dengan itu, usaha yang perlu dipertingkatkan adalah dengan meningkatkan lebih banyak penghasilan pekerja mahir dan separuh mahir serta penekanan pembangunan pendidikan latihan teknikal dan vokasional ini. Melalui pendekatan ini, kita dapat membentuk generasi baru sumber manusia yang lebih berkemahiran daripada apa yang kita miliki ketika ini. Sekaligus
bakal melahirkan lebih banyak syarikat-syarikat yang berteraskan teknologi tinggi. Ingin saya tekankan di sini, TVET bukan lagi pilihan kedua, malahan ia perlu diangkat seiring dengan pengajian akademik arus perdana. Puan Yang di-Pertua, galakkan yang perlu diberikan kepada pihak majikan, menerusi insentif-insentif menarik bagi memperkasakan dan memacukan lagi agensi penyelidikan dan pembangunan R&D. Saya yakin apabila kesemua asas kepada talian ini sudah dibina oleh kerajaan, insya-Allah kita boleh melangkah ke hadapan untuk muncul sebagai negara pengeluar kepada produk yang berteknologi tinggi serta inovatif. Datuk Yang di-Pertua, saya ingin menyentuh sedikit mengenai hal berkenaan pembangunan projek KSP di Negeri Kedah. Untuk makluman semua, projek ini dibangunkan oleh inisiatif Private Finance Initiative, iaitu PFI, tidak menggunakan sekupang haram pun duit kerajaan pusat. Cuma kita meminta kelulusan daripada peringkat pusat di segi federalisation. Federal persekutuan dengan negeri ini perlu mendapat kelulusan daripada pusat untuk kita menaikkan. Apa salahnya kalau diluluskan ini memberi kesan yang banyak kepada Kedah, Pulau Pinang, Perak dan juga Perlis bila PFI ini dibangunkan tidak menggunakan duit kerajaan pusat ini. Puan Yang di-Pertua, saya memohon agar perhatian diberikan segera terhadap pembangunan Hospital Pendang. Kebetulan pengarah hospital Menteri Kesihatan ada di sini. Saya mendapat maklum balas apabila hospital terbabit yang beroperasi sekarang berdepan masalah kekurangan kaki tangan peralatan perubatan sepenuhnya. Saya dipahamkan jumlah keseluruhan pejawatan adalah 933, tetapi hingga kini hanya 20% perjawatan diisi. Jawatan yang kritikal adalah pegawai perubatan, paramedik, pegawai perubatan dan juga jururawat, pembantu farmasi, juru teknologi makmal, juru X-ray dan pentadbiran. Oleh kerana itu, beberapa jabatan utama tidak dapat menjalankan operasi sepenuhnya sebagai contoh jabatan kecemasan yang hanya mampu beroperasi sebanyak 70% saja kerana kekurangan staf dan limitasi makmal meskipun beroperasi 24 jam. Puan Yang di-Pertua, saya ingin menyentuh berkenaan dengan freedom of speech, kebebasan bersuara yang kononnya diperjuangkan sebelum ini oleh Yang Berhormat Tambun. Tetapi apa terjadi hari ini sebaliknya? Apakah erti kebebasan untuk bersuara dilaungkan jika diikuti dengan LOD ataupun surat saman? Saya kena cakap benar. Bila saya keluar daripada Dewan, LOD menanti saya. Jadi ingat, Webi semua, LOD juga menanti kamu. Jadi oleh sebab itu, kita terus bercakap berkenaan dengan freedom of speech ini dengan izin. Teguran dan kritikan sepenuhnya perlu diterima dengan hati terbuka dan berlapang dada. Kerana ia menunjukkan satu kerajaan yang berjiwa besar. Kerana di sebelah sana saya tahu banyak pengampu dan bodek. Jadi kamilah yang akan menegur. Kalau ini tidak boleh diterima oleh Perdana Menteri sekarang ini, maka Perdana Menteri hanya ada seorang saja terdedah kepada kritik dan juga teguran. Jadi kalau tidak boleh diterima, kita nampak Perdana Menteri ini sangat berjiwa kecil walaupun mereka duduk saya tak bagi. Tak bagi? Tak orang bagi. Baru ni, tak bagi? Tak apa, duduk. Jadi kita melihat apakah ini yang akan disalurkan, tidak boleh menerima kritikan. Sangat halus jiwanya, cepat koyak. Jadi, kita harap benda ini bila kita tegur, manusia biasa, pendang. Dia penuh kelemahan. Pendang sikit dia boleh? Perlu di... Pendang. Tak apa, duduk. Pendang. Saya tak ada masa ni. Ada 3 minit lagi. Pendang. Okey, baik. Pendang. Apa duduk. Ingat. Pendang. Ya, baik. Oleh itu, saya pernah dilakukan oleh... Dan apabila mengkritik Presiden... Yang Berhormat Tambun pernah mengkritik Presiden PAS dengan mengatakan berjubah berserban tapi fitnah. Akhirnya apa yang dikatakan itu benar belaka setelah cium mulut antara UMNO dengan PH ini. Saya risau sekiranya nanti rakyat kenang Yang Amat Berhormat Tambun sebagai Perdana Menteri, bapa sama negara. Kerana mengamalkan budaya fear mongering dengan izin. Menakutkan orang yang menegur. Kalau dia boleh ditegur, mengapa kita tak boleh? Saya gusar nanti Yang Amat Berhormat Perdana Menteri takut dengan bayang-bayang sendiri sekiranya terus berlarutan. Sekian, terima kasih. Saya nak sambung lagi satu. Pada Bunta boleh sedikit tentang teguran. Berkenaan dengan kesiapsagaan aset laut sangat penting. Pendang. Di mana LCS yang dijangka siap pada tahun... Kawan sendiri pun tak bagi ke Pendang? Saya bagi. Pada Bunta pun tak bagi? Sungai Petani minta laluan sikit. Pada Bunta duduk, Pada Bunta. Oh, Pada Bunta dapat pula. Pandai-pandai lah nak minta. Ulu Langat pun kawan juga. Ulu Langat. Langat garang. Okey, saya nak tanya apa dengan Pada Bunta. Kalau Yang Berhormat Tambun boleh
menyaman seorang ahli politik kerana isu fitnah kononnya. Tapi dalam masa yang sama tak berani menyaman seorang lagi pengampu paling hebat di dunia sehingga memfitnah Yang Berhormat Tambun, LGBT dan sanggup bermubahalah. Begitulah. Ya, saya tak nak sebut nama. Jadi mengapa sampai sekarang kita tak dengar pun Yang Berhormat Tambun menyaman individu tersebut yang memburukkan ya pribadi Yang Berhormat Tambun. Terima kasih. Apa, Razman ke? Terima kasih. Masuk satu lagi dalam bahagian ucapan saya, sebahagian daripada ucapan saya. Saya cuma nak bangkitkan berkenaan dengan LCS ini. SPRM telah maklumkan siasatan LCS dah lengkap. Bilakah SPRM akan mendakwa mereka-mereka yang didapati punca skandal LCS ini terjadi? Tambahan lagi, komitmen berkala TLDM dalam berkenaan dengan hak kedaulatan manusia Malaysia, terutama di zon maritim Malaysia. Persoalan tambahan adalah dengan status terkini kapal LCS yang dijangka siap pada tahun 2026 sebagaimana jawapan lisan YB Rembau, apakah aset sedia ada TLDM mencukupi untuk menjaga kawasan maritim Malaysia? Saya ingin tahu, adakah pihak kementerian mendapat bajet bagi memulakan perolehan kapal Literal Mission Ship ataupun LMS Batch 2, batch yang kedua yang baru bagi memenuhi keperluan TLDM pada tahun ini. Sila Ulu Langat, saya ada masa lagi. Dah naik lupa pun nak tanya tadi gitu kan. Tapi saya sebut ginilah, saya rasa, yalah kalau nak saman dia ada saman lah. Dia kritik tak ada masalah. Tapi pada saya, fitnah, pendang. Soal fitnah ni kita rasa kita pun tak setuju lah. Fitnah ni kita tak setuju kan. Tapi kalau nak kritik, nak tibai, nak bantai tak ada masalah. Fitnah tak boleh. Apa pandangan pendang? Okey, terima kasih. Memang kita pun tak setuju dengan fitnah. Tetapi apa yang kita kata ini berdasarkan keluhan, gelisah. Saya dah print lah berapa banyak ucapan-ucapan yang amat berhormat Perdana Menteri Tambun ini. Saya ada banyak alasan saya sekarang yang saya akan bentangkan sekiranya dibawa ke bedah mahkamah. Jadi saya bukan fitnah. Ini adalah saya sebagai seorang ahli parlimen membangkitkan resah gelisah rakyat berkenaan dengan apa yang berlaku sekarang ini. Pendang, kalau benda tak betul, saya bersama dengan pendang di mahkamah. Okey, kalau benda tak betul, kita sama-sama berjuang dengan pendang. Ya, terima kasih. Bawa benda tu ke mahkamah, kita tengok. Biar mahkamah yang putuskan. Biar lain undang-undang main peranan dia. Saya akan bersama dengan pendang kalau benda tu tak betul. Terima kasih. Terima kasih sahabat saya daripada Langat. Kenapa? Saya sudah print, saya sudah sediakan semua yang menghujahkan saya bahawa Perdana Menteri ini berdendam. Kalau dia tidak berdendam, dia akan terima kritikan kita. Dan saya ada sedia semua hujah-hujah saya. InsyaAllah, saya tunggu apa saja keputusan Tambun untuk saya berdepan. Bila tidak, saya kalau tak betul, saya tidak akan bercakap. InsyaAllah. Terima kasih Langat kerana kita memperjuangkan benda-benda yang benar. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.